Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama menerusi rancangan Apa Pagi. Untuk keluarannya hari ini sudah pun berada di 21 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 15 April 2020 Masihi. Hari ini hari Rabu, dan seperti biasa kita akan ada satu segmen wawancara untuk pada pagi ini di jam 8.40 pagi, dan pastinya kita akan bawakan segmen Muziumku Warisanku, dan seperti yang telah kita berikan tadi, antara tajuknya ialah mengenai dengan pengenalan jabatan muzium-muzium, dan kita cukup berbesar hati menerima seorang tetamu kita. Namun sebelum memperkenalkan siapa tetamu kita akan kembali selepas ini. Ya, baik. Kita akan bersama dengan Puan Mariani, iaitu Puan Mariani binti Haji Abu Bakar, iaitu selaku Pegawai Perhubungan Awam. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah sihat. Ya, mungkin apa aktiviti-aktiviti yang dilakukan sepanjang mungkin membuat aktiviti-aktiviti di rumah, ya? Mungkin dengan adanya pandemik wabak COVID-19 ini, mungkin ada aktiviti-aktiviti tambahan yang dilakukan. Mungkin Puan boleh cerita sedikit. Sering cuci tangan, menjaga kebersihan. Masa ni kiranya diupkan lagi lah. Keluar kira bukan uril itu, kira macam mana lah, conscious. Ya, betul. Dalam keadaan sedar mesti sentiasa berusaha untuk kalau apa-apa cuci tangan. Sebelum buka ni cuci tangan. Lebih kerap cuci tangan lah. Lebih kerap cuci tangan, lebih bersih. Okey, baik. Baik, kita akan terus saja bersama dengan Puan Mariani ni bercerita mengenai dengan pengenalan jabatan muzium-muzium. Mungkin dapat bercerita sedikit ni mengenai dengan soalan pertama kita ni berbicara mengenai muzium. Ingin juga kita ni mengetahui mengenai sejarah dan juga latar belakang penubuhan muzium di negara Brunei Darussalam. Mungkin dapat diterangkan ni, Puan, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, sebenarnya ingin saya mundur lagi jauh. Sebenarnya kenapa ada muzium sebenarnya di seluruh negara. Kalau dulu-dulu kan orang putih dengan label aristokrat, orang suka mengembara ke negara-negara asing yang kadang-kadang orang bawa balik barang-barang yang unik daripada negara-negara itu. Sama macam kita ni juga. Kalau tadi keluar ke negara, ada oleh-olehnya. Sekali masa di sana, kiranya para aristokrat tadi mengumpulkan lah. Lepas itu diorang kumpulkan diorang punya teman-teman seperjuangan yang kira ahli akademik lah untuk membincangkan mengenai dengan perkara itu. Timbul kiranya kalau dulu kena panggil Cabinet of Curiosities lah, barang-barang yang ganjil lah bagi diorang, yang unik-unik. Jadi kita ni bawa konsep itu ke di negara kita ni. Sebenarnya negara kita ni kaya dengan warisan bahan-bahan kita, sebab kita ni pun memang sejarah kita ni awal abad 14 pun sudah memang ada sejarah kita ni itu kan. Jadi apa yang ada warisan-warisan yang dari peninggalan itu menjadi sebahagian daripada warisan tamadun negara. Kali berdasarkan daripada itulah ingin saya rujuk juga kepada Muzium Brunei. Kami punya Jubli Perak terbitannya 25 tahun. Ada menceritakanlah sedikitlah mengenai dengan sejarah penubuhan sebuah muziumnya bersabut sini yang bermutu tinggi di Brunei Darussalam, yang telah dirangkakan kertas kerjanya pada tahun 1964 dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan. Yang ini memang telah didokong oleh masa zaman-zaman dulu itu, masa tahun kiranya 1989, masih lagi almarhum itu Sultan Ahmad Tajuddin yang memerintah. Kemudian pada tahun 1953 tu itulah yang masa itu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Maulana Sir Omar Ali Saifuddin, itu almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadr Khairuddin, juga menunjukkan minat supaya muzium itu dibina. Daripada adalah di pembentangan kertas kerja dan dimesyuaratkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan. So artinya kira di-approve lah diterima, diluluskan, dan tahun 1965 ditubuhkan sebuah muzium. Artinya pada tahun 1965 itu dengan bukti-bukti bukti-bukti yang diperolehi, salah satu daripadanya adalah penggalian di kawasan Kota Batu yang menunjukkan ada bukti-bukti sejarah lama kita ni di sana. Kalau Kota Batu orang selalu ingat apa
Makam Sultan Bolkiah, Sultan Sharif Ali. Itu yang jadikan adalah asas kepada penubuhan museum. Kemudian sebenarnya Jabatan Museum Brunei dulu bertempat di Bandar Seri Begawan, di Dewan Kemasyarakatan, yang masa ini menempatkan Tabung Amanah Islam Brunei di Bandar Seri Begawan. Kemudian lepas itu baru kami ada tempat yang kekal dalam tahun 1972. Itu dah sejarah awal lah. Kiranya masa awal-awal itu juga Jabatan Museum Brunei pun dulu warganya, warga tenaga hanya terdiri daripada 12 orang. Sedikit sahaja ya. Sedikit sahaja. Sekali ini telah akan mencecah 300 warga dalam Jabatan Museum. Alhamdulillah. Jadi nampak peningkatan dari segi perkhidmatan ya. Mungkin banyak juga antaranya yang kita ni tugasan-tugasan yang perlu dilakukan di dalam jabatan-jabatan museum ini. Dan tadi kita mengetahui sedikit mengenai dengan latar belakang dan juga sedikit maklumat mengenai dengan penubuhan jabatan-jabatan museum ini. Dan mungkin ada yang sudah tahu museum-museum kita ni. Mungkin sebagai kita ni recap kembali apakah ataupun di manakah museum-museum yang ada di negara Brunei Darussalam ini. Terima kasih. Pada masa ini sejak dari tahun 1965 penubuhan Jabatan Museum, kami pun berkembanglah, berkembang jauh maju. Selain daripada sebuah museum, kami pun bertambah kepada ada beberapa museum di negara-negara kira around the country lah. Museum kami yang kedua yang ada ialah di Kota Batu juga, Museum Teknologi Melayu. Tapi untuk makluman bersamalah, apa yang akan dipaparkan ialah gambar-gambar bangunan, tapi dengan waktu lawatan, tapi itu bukannya masa ni kami tutup. Disebabkan situasi wabak COVID, so museum-museum masa ni tutup sementara. So museum-museum yang ada ialah macam di Kota Batu ada Museum Teknologi Melayu, yang itu specialnya ia bertemakan dengan warisan budaya. Kita ni punya kalau generasi yang baru-baru, bagi diorangnya kira diorang dah pernah melihat apa yang generasi lama beranggapan itu memang kehidupan dulu. Kemudian Museum Teknologi Melayu ni pun paling unik lah, paling ramai pelawat luar negara yang suka berkunjung kemari. Saya menunjukkan benar-benar kita ni punya warisan. Bagaimana orang Brunei dulu-dulu kehidupannya, macam mana diorang tinggal, apa-apa puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam pun dipamerkan sana. Kemudian yang kedua ialah Museum Maritim Brunei Darussalam yang ada sebelah itu. Yang ini juga special, kira museum barulah 2015 ia dibukakan. Yang ini menceritakan mengenai bertemakan dengan maritim arkeologi. Semua berkenaan dengan maritim arkeologi. Khususnya sejarah yang berkaitan dengan air laut. Marin. Marin. Kemudian yang ketiga ialah museum yang ada Museum Alat Kebesaran Diraja. Kemudian Museum Alat Kebesaran Diraja ni memang semua memang tahu, diketahui. Yang Museum Alat Kebesaran Diraja pun memang mendapat sambutan yang paling paling baik yang paling baik yang itu memang orang ramai, memang pelawat luar negara memang mendapat sambutan yang cukup galakkan. Salah satu museum yang mesti dilawat. Mesti dilawat. Kemudian kami ada satu yang galeri sukan. Kalau galeri sukan ini terletak di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, yang merupakan satu kira mini galeri, tapi sebenarnya kandungannya pun bisai. Kalau orang bercakap gaya pasal museum mana kan, tapi yang galeri sukan ini yang memamerkan sejarah-sejarah nama-nama sukan ahli atlet, orang sukan yang jadi di sana dikumpulkan mengharumkan yang pernah mengharumkan nama-nama Brunei, negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Mungkin ramai yang tidak mengetahui ataupun ada juga yang belum mengetahui galeri sukan ini. Jarang mendengarkan. Jarang juga sebab ia bertapuk. Tapi kalau orang yang suka bersukan mungkin sudah dekat sana tu, dekat playground. Yang museum baru kami, tapi bukan juga baru bandar, so ia terletak di bangunan lama juga. Era bangunan lama. Museum Daerah Blaid. Yang ini di Daerah Blaid, terletak di Jalan Maulana. Ini pun orang selalu indah tahu di mana. Ia di ujung-ujung tu. Kalau orang zaman lama, kalau ingat, kalau kan menuju ke Sarawak, bukan pakai yang dulu pakai feri, melintas ni.
Memang tahulah. Memang tahulah. Ia merupakan bekas kediaman rasmi pegawai daerah Belait dululah sehingga 1990-an dan dibukakan untuk menjadi muzium pengunjung orang ramai lawatan sejak 2016. Selain daripada itu ada lagi Taman Arkeologi Kota Batu. Taman Arkeologi Kota Batu yang ini pun special, ia berkaitan dengan Kota Batu. Kalau siapa yang berminat tentang penggalian, bukannya galia, penggalian. Kalau bahasanya standardnya ekskavasi, kerja-kerja ekskavasi. Siapa yang minat sejarah, ingin mengetahui tentang sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Kota Batu, bolehlah berkunjung ke Taman Arkeologi Kota Batu, dan ada satu pusat informasi di sana dan juga ada satu kompleks kami panggil KB1 yang ada macam atap besar tu yang orang boleh melihat dari atas ke bawah, melihat apa yang ada di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita melihat jangan dilihat waktu lawatannya, memang pada masa ini dulu, ditutup sementara. Ya. Jadi mungkin kita percaya dengan adanya pada masa ini situasinya dengan adanya wabak pandemik COVID-19 ini. Jadi mungkin apa antara inisiatif yang dapat dilakukan daripada jabatan-jabatan muzium bagi mempermudahkan orang ramai, mungkin ada yang ingin mengetahui mengenai dengan jabatan muzium-muzium ini ataupun sebarang informasi ataupun maklumat yang ingin mereka perolehi daripada jabatan muzium ya. Memandangkan situasi masa kini yang unik lah, yang unik. Kita ni banyak menggunakan hubungan melalui laman social media, laman sesawang kita ni. Kami pun menggunakan laman sesawang, platformnya juga, dan kadang-kadangnya orang pun ada yang masih lagi berhubung melalui kami dengan menggunakan email. Kita back to menggunakan kembali teknologi ke teknologi. Ya. So muzium kami masih buka, tapi ada yang masih memerlukan maklumat, kiranya akses kepada information. Kan orang guna untuk merujuk apa. Betul. Mereka masih ada yang berhubung melalui daripada kemudahan ataupun teknologi dan mungkin ingin kita ketahui juga tadi dia menyebutkan laman media sosial. Mungkin apa laman media sosialnya ni? Kami ada laman sesawang www.museums.gov.bn, museums.gov.bn. Jadi sebarang rujukan bolehlah pergi ke laman sesawang telah pun disebutkan tadi ya. Okey, baik. Jadi tadi kita mengetahui tempat lokasi-lokasi. Mungkin ada yang baru tahu ni di mana muzium-muzium di negara Ketan ya. Banyak orang confused je. Orang fikir muzium itu satu saja yang masa sebenarnya ni. Banyak banyak. Banyak lagi di bawah kawalan Jabatan Muzium-muzium. Betul. Lain lagi yang muzium yang yang dari bawah jabatan lain lagi. Banyak sebetulnya. Banyak. Jadi kalau tadi mengenai dengan lokasi-lokasi muzium-muzium, mungkin kita ingin mengetahui bidang-bidang dengan kemuziuman, mungkin dapat diterangkan ni pun. Okey. InsyaAllah sebenarnya balik semula kepada cerita asal saya yang awal lah, dan kenapa adanya muzium. Biasanya pelawat hanya melihat hasil ataupun end produknya yang dipamerkan melalui pameran dan juga melalui terbitan buku-buku kiranya, katalog ataupun sebagainya ataupun kajian. Tapi sebenarnya contoh saja, kalau dari segi penggalian di Kota Batu itu, kira-kira siapa yang membuat tu? Ada orangnya. Kalau dulu-dulu kena panggil kaji purba. Kalau masa ini kena panggil arkeologi sudah. So artinya ada pegawai-pegawai yang penyelidik yang membuat penggalian ini. Itu orang yang membuat kerja-kerja ekskavasi. So, macam penemuan-penemuan sejarah ini biasanya bukannya jenis yang berbeli, tapi ada ekspedisi, ada ekskavasi, ada kadang-kadang terserempak. Sepertinya mesti sentiasa keluar membuat penyelidikan. Itu yang spesialnya. Hasil daripada penggalian itu kiranya ia berkumpul dalam tanah kiranya. Tanah itu cuma akan diasingkan lagi daripada bahan supaya mau melihat ia barang atau benar-benar macam itu kan yang asalnya. Ada lagi orangnya yang bertugas. Yang ditugaskan untuk kira membersihkan, memelihara. So dalam segi aspek itu kami panggil dia conservator. Yang memelihara, menjaga. Ini tertakluk juga kepada jenis bahan. Kalau macam buku kertas, manuskrip, ada ia punya tukangnya yang melaksanakan kerja pemeliharaan.
So yang itu dari pemeliharaan. Kemudian sudahnya masuk lagi pendaftaran, kan ia kiranya ya ini masuk sebagai koleksi museum kita ni ya, dan patut dijaga supaya macam jangan hilang macam-macam tegannya, didaftarkan lagi. Tapi dia pulang ikut proses satu sebenarnya pendaftaran dulu, baru adalah all those tapi insya-Allah so kadang-kadang orang sehairan tu macam kami ada pembantu serangga jawatannya. Itu kan kena jadi joke tu, pembantu serangga tapi nantilah akan diterangkan dalam segmen-segmen yang akan datang. So bidang-bidang yang ada di museum sepertinya bukannya terhad kepada yang ada bis kita nampak saja itu pameran itu, tapi kami ada penyelidik, kami ada pegawai pemeliharaan, kami ada rekod yang merekodkan koleksi-koleksi ini, dan kami juga ada yang tukang kaji, penyelidik lah. Jadi memang dalam tugasan-tugasannya mengikut bidang masing-masing dan mempunyai pecahan-pecahannya bukannya hanya satu, tapi ianya mempunyai peringkat, peringkat-peringkatnya yang tugas-tugasan yang diberikan. Dan pastinya ramai yang suka dengan segmen museumku, warisanku ini. Mungkin ada antaranya yang penonton kita ni yang ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin ada idea dapat diberikan pada penonton yang bakal mereka dapat saksikan nanti mungkin di segmen museumku, warisanku untuk seterusnya. Sebenarnya kami ingin mengetengahkan tugas dan tanggungjawab Jabatan Museum-Museum itu untuk menunjukkan yang sebenarnya kerajaan museum ni cool. Kira-kira siok sebenarnya, dan ini terhad kepada satu bidang sahaja. Apa yang akan kami usahakan nanti, sebab itu kami disarankanlah siapa yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut untuk mengikuti segmen museumku, warisanku, dan mengetahuilah sebenarnya apa yang behind the scene ataupun di sebalik tabir Jabatan Museum-Museum sebenarnya, untuk mengetahui bagaimana kiranya untuk menghasilkan sebuah pameran itu apa kerja-kerjanya. InsyaAllah dalam masa yang akan mendatangani, jika diizinkan Allah lah, wawancara mengenai dengan segmen museumku, warisanku ini diteruskan, insya-Allah kita ni akan berjumpa dengan rakan-rakan seperjawatan saya juga, rakan-rakan saya, tapi dengan bidang tugas masing-masing. So, artinya diorang akan menceritakan ani diorang punya kerja, ani kami punya tu ini yang kami buat proses-prosesnya. So, artinya pada apa yang akan kami ketengahkan ialah juga supaya orang sama-sama menghargai apa yang telah diusahakan dalam menjaga warisan negara kita ni. Betul sekali. Jadi kita akan membuat lebih pendekatan mengenai tugas-tugasan mereka, bidang-bidang yang mereka ceburi dalam tugasan mereka di Jabatan Museum-Museum. Selain daripada itu lah bercerita mengenai dengan apa specialnya ataupun highlightnya dalam museum mana, museum itu. Jadi pastikan Auda menyaksikan nanti di segmen museumku, warisanku yang akan datang mungkin ini kita ni bercerita sedikit mengenai dengan pengenalan, dan mungkin sedikit masa lagi nanti kita akan bercerita mengenai dengan tugasan-tugasan atau bidang lainnya. Dikupas dikupas lagi sedikit demi sedikit. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Mariani binti Haji Abu Bakar, iaitu selaku Pegawai Perhubungan Awam, berkesudian untuk berkongsi mengenai dengan pengenalan Jabatan Museum-Museum untuk segmen museumku, warisanku. Jadi memang memberikan manfaat kepada kita. Sekaligus mungkin ada yang belum tahu ni tempat-tempat tadi, lokasi-lokasi yang telah pun kita yang telah pun Puan nyatakan tadi, kenapa tidak selepas ni kita ni berakhirnya pandemik wabak COVID-19 ini, sudah bolehlah melawat museum-museum telah pun dinyatakan tadi. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi